Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam Zul ada sharekan sedikit bearish signal untuk di 1 hour, di mana bearish signal ni ada target dia almost dalam 28 ke 29k. Tapi apapun pagi ni Zul nak sharekan kuartal kekuatan bullish untuk hari ni. So expectation Zul adalah macam cakapkan dalam 2-3 hari ni Zul jangkakan untuk Bitcoin naik dulu at least dalam 32k ataupun maksimum dalam 34k sebelum kita berlaku rejection balik. Apa-apa pun rejection daripada ini ataupun kita lost position berdepan pun tak mengejutkan. Nanti tu akan sharekan di chart secara detail apa yang tu nak tengok, apa yang tu nampak pergerakan untuk di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah total market coin market cap. Total market value drop sikit daripada, kalau ikutkan siapa ingat, 1.18 trilion kepada 1.17 ataupun ikutkan malam kita tengok 1.18. Ini kena 1.17. So berlaku sikit pengurangan hampir dalam kuartal 10 bilion. 10 bilion berlaku pengurangan. So volume 38 bilion, kemudian BTC dominant 50.1%, Ethereum 19.0%. So summary untuk pergerakan semalam, malam hari Isnin tu, hari weekday. So normally kita akan nampak ada kenaikan sikit untuk volume. Kemudian kita tengok total market drop sebanyak 1.32%, volume naik 20%, BTC dominant naik increase 0.21%. So harga-harga semasa untuk pagi ni Bitcoin sedikit lower iaitu 30.2 berbanding semalam 30.4, 30.5. So berlaku dalam pengurangan hampir $300 plus minus. So apapun dalam tempoh 24 hours kita loss hampir 1% iaitu 0.92%. So untuk Ethereum 2.2% drop, untuk lain-lain altcoin BNB 1.28, SRP 2.5, Cardano drop sedikit 4.36. 4% consider nampak heavy sikit. Kita akan tengok sikit Cardano apa dia punya 4% tu macam mana. Kemudian kita tengok lagi Solana pun 4% dari 17, 16. So 4% pun tak ada mana pun dalam $1 je. Kemudian Matic 64 daripada 66, 68, 64 sen, dalam 4 sen drop hampir 4%. So lain-lain coin. So expectation tu untuk di Bitcoin Cash naik 13% di Bitcoin Cash. So macam kan Bitcoin Cash ni hampir dah breakout dia punya down channel ataupun reversal channel. Nanti kita akan tengok balik Bitcoin Cash. So let's go kita pergi ke chart dulu. So pertama kita akan tengok di Bitcoin. So apa yang tu nak tunjukkan di Bitcoin tu, semalam tu ada sharekan iaitu yang ni. Kita ada bearish pattern yang ni iaitu aku kata rising channel. So rising channel ni mostly untuk di breakout, ikutkan dah pun breakout, tapi kita tengok ada momentum untuk drop itu berkurangan. Sebab apa? Kita masih ada lagi support. So apa yang berlaku hari ni, Zul expectation kan walaupun dia ada breakout ni, Zul masih lagi menjangkakan untuk dia akan ada pump balik untuk ke 32 sebelum kita akan barulah betul-betul dia punya rejection. So tapi sekiranya kan kalau lost position ni, so in case kalau kita tengok price target jatuh dalam 28, semalam Zul ada share kan dalam Discord channel yang mana you jangkakan untuk semalam expectation untuk drop, tapi drop itu perlu confirmation untuk kita pull breakout untuk di support ni. Sebab apa? Daripada support Fibonacci ni, swing low to swing high ni kita ada, dan target kita 1.2 dalam 28.29 atau 1.6 dan 28.3. So dalam range dalam kawasan support ore ni. So itu sekiranya kita nak tengok price drop bawah, kita expected plus perlu lost position support ni. So tapi kenapa juga do expectation kan ataupun menjangkakan untuk support yang akan hold dan untuk bounce balik price? Kenapa? So nanti dia akan tunjukkan satu contoh. Aksi pergerakan ni normal selalu berlaku dalam pergerakan uptrend. Contoh itu kita akan tengokkan di daily. Dia ada nampak contoh sebelum ni kita ada selepas huge pump contoh kat sini pun ada, tapi kat sini tak banyak candle. Yang paling cantik adalah kita tengok kat sini. So yang ni candle ni, kalau coin bulat ni apa berlaku, kita tengok RSI dah berada overbought, stock RSI pun berada overbought, sama seperti yang kita condition sekarang, iaitu RSI dah berada overbought, stock RSI juga berada di overbought. Dan ikutkan price lebih kurang sama je. Lepas naik 2-3 candle ada merah, kemudian kita akan ada 1-2-3 candle hijau. So itu yang tu jangkakan untuk hit 30.4 sebelum kita buat rejection balik macam ni. So rejection yang macam ni nanti kita akan ada opportunity untuk buy. Siapa-siapa yang termiss buy, even though pun tak buy Bitcoin di kawasan ni. So rejection daripada kawasan ni
dari consider daripada Fibonacci tadi, swing low ini to swing high, kita akan dapat Fibonacci around dalam kawasan 28 di 27. So ini consider price yang drop kawasan ni, dia akan tak lower low di RSI, bukan oversold di RSI, stock RSI pun oversold. So itulah peluang yang lebih cantik untuk kita buy, untuk right market, untuk more naik ke atas. So itu untuk di daily. Di chart di time frame lain nanti kita tengok akan 4 hours. So apa yang berlaku, kita akan clearkan sikit. So kita nak tengok kat sini di 4 hours dan 1 hour apa yang berlaku. Di 4 hours apa kita tengok, 4 hours kita nampak lebih kurang sama, iaitu price macam ni. Kita tengok RSI iaitu nanti tu akan clearkan sikit dekat sini. Okay. So kita tengok condition RSI itu berada above 50. Lepas price tu touch je kawasan ni, berlaku kenaikan, RSI itu berada 50, stock RSI berada oversold. Sama seperti mana condition untuk kuartal harga semasa untuk pagi ni ataupun untuk hari ni lah. Kita tengok contoh price touch kita punya support, RSI berada above 50, stock RSI berada oversold. So untuk 4 hours dah momentum untuk naik itu bila-bila saja ada. So dengan ada volume, insyaAllah dia akan berlaku kenaikan. Akan ada satu huge candle ataupun 2-3 candle yang kata huge untuk attack 32. So itu untuk di 4 hours. Di 1 hour juga lebih kurang sama, iaitu 1 hour kita ikutkan kalau dekat point yang lepas. Contoh kat sini dia buat pergerakan sama, iaitu kalau tengok 1 hour ni kita akan tengok buat pattern. Dia buat pattern bearish, dia breakout pattern bearish, kemudian dia naik. Contoh tu tengok yang ni ada higher height, lalu kemudian apa berlaku, dia breakout sedikit saja, dan breakout tu pun orang kata cakapkan perlu confirmation. Di breakout yang ni targetnya adalah almost dalam 18k, tapi terus dia naik. Kenapa? Macam cakapkan dia perlu confirmation untuk swing high ini to swing low, dia perlu breakout support, dan dia tak breakout pun dia punya support yang ni. So sama conditionnya yang ni. Kemudian kalau nak tengok target dia, last high, last low, break resistance kat sini. Kemudian kita get at least 1.6 kat mana, nanti kita akan tengok, kita akan study balik. 1.6 kita berada almost 22, kemudian stabil atas 1.6 dan terus berlaku lagi kenaikan. Kemudian ada drop balik 1.6, kemudian dia drop ke mana, dia drop balik ke kawasan resistance yang sebelum ini. So ini pergerakan ni sama tu, jangkakan ini yang akan berlaku dalam kuartal Bitcoin untuk current time. So kalau siapa yang termiss buy bawang tak masalah, biarkan naik suju, nanti kita akan drop itu kita akan buy. Sama juga itu Bitcoin dulu tu ada buy kat kawasan ni. Kemudian next buy tu adalah supposedly kalau berdasarkan analisis untuk belakang ni dibawa ke hadapan. So lebih kurang sama, iaitu kita akan tengok balik, iaitu 1 hour macam ni. Kita ada falling channel, dah pun breakout sedikit, tapi kita masih lagi ada support ni. Consider support, ikutkan tu ambil daripada ni, swing low ini to swing high ini kita ada support. In case kalau sedikit lagi lower, kita boleh tarik low ini to ini. Kemudian kita nampak price support itu akan berada dalam kawasan ni. So dua support, tapi juga kan menjadikan kalau breakout support sini pun dah menjadikan price targetnya dalam 28-29. So align dengan support ini. So menjadikan price target ni kalau nak drop 28, kita perlu lost position support ni sampai kawasan ni, dan sampai ni kita akan monitor support ini. Kemudian nanti kita akan target 1.6 dia. Contoh expectation jika price bound daripada support ni, breakout resistance ni, target dia sama mana, kita akan tengok kan swing high ini to swing low ini, breakout resistance ni. Kemudian 1.6 kita berada di 32, dan macam je akan expectation F3 akan stabil kawasan ni dan drop sikit. Drop itu jangkakan price akan datang balik almost dalam kawasan resistance ni atau breakout retest. So swing high, swing low ni to swing high ini akan drop support nanti lepas tu 30, dan drop ini tadi macam akan sama macam di 1 hour tadi, di daily tadi, untuk expectation letakkan RSI di daily oversold dan stock RSI oversold, dan itulah peluang untuk kita buy. So biarkan saja untuk price naik dulu, kita akan enjoy dulu quarter profit position yang kita buy sebelum ni, dan currently kita monitor untuk movement seterusnya. Macam kan Bitcoin ada major point, iaitu antara 32 dan juga 26 ataupun 27. So ni kita ada base yang huge ni. Sebelum ni siapa follow lama, support ni resistance ni kita ada huge ni. So untuk Bitcoin boleh bermain dalam kawasan ni mana-mana sebelum dia berlaku kenaikan. Untuk breakout juga kan, breakout 32 adalah major point atau major signal untuk kita, untuk harapan untuk Bitcoin hit 50 around dalam 50k
dalam kawasan bought resistance ni sebelum berlaku rejection. Untuk drop tahun 24 dia akan create satu bullish channel, dan drop rejection daripada point ini adalah penting, iaitu dropping ini kita perlu grab opportunity untuk buy untuk Bitcoin dan altcoin sebelum tahun 2025 dia breakout. So rezeki kita sama tahun ni, sama ada kita dapat breakout 32 untuk hit 50, nanti kita boleh ambil sikit profit dalam 10-20%. Untuk tunggu rejection tu last position buy untuk Bitcoin tahun 2024, dan tahun 25 insyaAllah kita akan layan buran saja, dan 25 nanti kita akan be ready untuk exit kita punya semua position untuk ready untuk bearan pula, iaitu tahun 2026. Tu tahun 25 kita akan bullish, tahun 2026 expectation kembali balik downtrend seperti mana kita tengok tahun 22 dan juga 2018. So itu analisis untuk di Bitcoin. So apa pun kita akan tengok monitor ni. So sebarang movement itu yang digagalkan untuk naik dulu. Sebarang dropping at least ke 28 tak mengejutkan, unless kita hilang balik 28 ni. Kalau hilang balik 28 ni barulah kita akan menjadikan kita masih lagi ada range between 32 dan 26.7. So price masih lagi boleh buat pergerakan macam ni. Sebarang dropping adalah aku kata good opportunity untuk kita DCA. Sebab apa? Siapa yang follow Zul lama, iaitu kita tahu Zul ada 4 year circle. 4 year circle mengatakan kita dah buat lower low, currently kita start berlaku having, ataupun start berlaku accumulation ataupun start untuk buy. Sama juga macam ni, kita dah nanti untuk contoh macam ni, kita dah drop, kita start buat sideways selama 2 tahun sebelum buran. So ini mana-mana drop dalam kawasan ni adalah good untuk invest. Sama juga mana-mana drop in out dalam kawasan ni good untuk invest untuk long term. So siapa yang nak buy di spot macam Zul mau target untuk tahun 2025. Zul tak target untuk bulan depan, aku kata tengah bulan ni ataupun hujung tahun ni. Zul tak target untuk take profit. Zul target untuk collect asset sebanyak boleh. So berapa price pun tak kisah sebenarnya. Sebab apa kita jangkakan untuk tahun bulan ni lebih tinggi, iaitu price akan expectation lebih tinggi daripada all time high yang ada currently dengan daripada 70k. So kita jangkakan dalam almost dalam 100k. So ada target dalam 120k untuk next bulan tahun 2025. So itu untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen sikit. InsyaAllah nanti Zul akan updatekan sekalinya Zul tumpa sebarang data yang Zul termiss, nanti Zul akan sharekan dalam Discord journal ataupun next review. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So komen salam tu, tolong tengokkan QNT. So QNT boleh juga lama tak tengok QNT sebab Zul tak ada apa-apa beli QNT ni, tapi ada yang aku kata request kat sebelum ni. QNT first kita akan pergi daily, tengok apa dia punya performance. So QNT macam juga analisis sebelum ni, price dah pun breakout dia punya downtrend. Currently daripada downtrend berubah uptrend, price pun dah berada above harga opening. So good, meaning fundamental dia dah fundamental dia cantik lah, fundamental dia ada aku kata good strong. Kemudian kita nampak price swing low, swing high ni kita ada support. Kemudian daripada swing high ini to swing low, dalam support ni kita ada resistance. So currently untuk QNT ni consider untuk long term macam kan, tahun 23 tahun 4 dah tahun untuk membeli. Siapa-siapa nak invest untuk QNT boleh consider letak ambil position dalam mana-mana dalam kawasan bought ini. Andai kata price drop lagi, so jangan terkejut kalau price hit balik low ni. So ini opportunity. So kat sini opportunity, dekat sini pun opportunity. So ini juga akan daripada downtrend berubah uptrend. So kalau ikutkan dia hit balik ni, kita consider boleh buat kuartal double bottom yang besar lah untuk yang ni. Dan price target untuk double bottom yang besar ni consider low to high point of breakout. Kita tengokkan price sampai mana. Price expectation hit balik dalam kawasan bought resistance yang besar ni. So itu boleh berlaku untuk long term. So untuk QNT senang kata, siapa nak start nak cari position buy, mana-mana position mana-mana harga dalam kawasan bought support ini dan sedikit lower ataupun kalau ada berlaku kejutan dropping untuk Bitcoin, altcoin akan drop juga. So QNT boleh hit balik lower low dia sebelum ni. Tapi secara positifnya, expectation price ni akan hold dalam kawasan support ni dan akan berlaku bounce. Bounce itu breakout resistance ni, insyaAllah dia akan start more higher price ke atas. So itu untuk QNT. To next coin, mantap, dah on notification untuk channel. Thank you untuk notification. Jangan lupa like dan subscribe juga. Okay, kemudian next comment, salam tu, tolong tengok BNB. Rasa nak beli NB pula buat long term. Okay, BNB. So BNB, okay, macam juga kan,
Zul tak berminat sangat nak beli coin-coin yang quarter exchanger ni, tapi boleh beli tak masalah. Cuma dia akan ada masa nanti ada profit. Contoh BNB. So BNB sebelum ni Zul ada juga sebelum BNB, tapi sebelum downtrend tu dah jual pun. So dia bukan dia gerak lambat, tapi dia akan ada lah. So untuk moment chart dia cantik saja. So kita ikutkan, dan untuk long term daripada swing low ni kita ada major support. Ingat, ini adalah major support dia. So daripada downtrend, ikutkan downtrend tu dia untuk altcoin lain semua dah drop below support, tapi altcoin yang BNB tak pernah drop pun, dia masih lagi bermain dalam kawasan ni. So secara long term, whatever dalam price major support ini boleh buy untuk long term. Antara 300 ke 170 adalah zone. Antara 170 ke 280 adalah range untuk DC untuk long term. Menunjukkan kita boleh monitor juga sedikit. Cuma kali ni kita ada sedikit bearish pattern. Sama juga bearish pattern ni drop pun menunjukkan kita ada shield support di kawasan ni. So Zul tak menjangkakan dia akan drop slower ni, tapi apa-apa pun berlaku dalam market boleh jadi. Cuba tengok RSI di daily. RSI di daily dah pun berada oversold sangat-sangat untuk di Bitcoin, untuk di BNB. Ini bermakna ini good position untuk anda take buy untuk ride market. So macam juga kan, sekiranya price tu return balik dalam kawasan support ni, good untuk dia naik balik. Macam juga untuk di Bitcoin tadi, walaupun ada hit 28k, tapi dia ada expectation zone berdasarkan analisis yang lama, jika akan naik dulu. So untuk di BNB boleh regain balik untuk kawasan ni, tapi pun sebarang kejatuhan dalam kawasan 180 tak mengejutkan, masih lagi berada dalam kawasan box support ni. So mana-mana dalam kawasan box ni consider good range untuk long term. So anda nak buy, menunjukkan satu signal penting yang tu tengok untuk di sebarang altcoin ataupun Bitcoin tu nak buy adalah RSI dia. Tambah di daily. Kalau RSI di daily macam ni dah oversold sangat-sangat, so rare nak jatuh below ni. Tengok kita ada 1, 2 ni, even bawah ni tak pernah, walaupun di sideways dia akan keep naik. Sama juga kawasan ni oversold sangat-sangat, almost dalam berapa oversold dia, 15 ni adalah kuartal contoh yang paling lower. Sebelum ni ada dalam kawasan almost juga 15 juga. So mini contoh itu ambil yang bawah ni, so akan ambil satu trend line. Untuk RSI kita ambil low ni, slow paling berapa, nanti kita akan ubah sikit, zoom out sikit, kita ubah bagi kecil, color ni kita ubah warna merah. So now kita nampak, nanti tu akan zoom in. So merah ni kita tengok RSI dia slower ni rare nak jadi. Sama agak low ni pun rare juga, kita boleh letak satu line. So dua ni consider rare untuk di daily. Jatuh kawasan ni boleh consider untuk buy. So kita dah jatuh pun kawasan ni. So ini akan kita berada di kawasan satu support yang strong untuk RSI. So ini bermakna kita tengok sebarang drop di lower ni, price tak pernah lagi drop below lagi ada tu. So ini walaupun drop kawasan ni, kita support ni consider untuk BNB. Kalau Izul nak buy di BNB, so Izul nak buy dengan heavily sikit pun di kawasan bot support ni tak ada masalah. Cuma be prepared untuk minor movement ataupun short term movement. Sekiranya ada sedikit dip lagi dalam 2-3% dalam kawasan ini, so apa pun masih lagi dalam box support, iaitu box support ini. So good range siapa-siapa nak invest long term. RSI pun dah bagi signal good untuk buy. So macam kan, kalau jatuh berlaku di BNB ni, contoh price BNB jatuh sedikit kawasan ni, cuba tengok apa berlaku di RSI. RSI sebenarnya currently sedang buat lower high. So price buat lower low, RSI buat lower high, itu adalah signal bullish yang quarter heavy lah. So ini perlu buy ataupun nak all in pun boleh kawasan ni. Jangkaan kawasan ni dia akan start berlaku kenaikan. So itu yang anda nak tengok. Tapi ikutkan memang good position untuk long term. So untuk BNB, so siapa yang berminat untuk ada BNB dalam dia punya portfolio untuk holding untuk long term. So itu untuk BNB. Next comment, salam tu, nanti tolong tengokkan Litecoin lagi 40 hari having price boleh sampai berapa, 40 hari tak pasti hari tu, tak pasti. Kita tengokkan di LTC USDT. Rasanya sebelum ni tu ada buat sikit, lupa dah kat mana. So LTC, okay, LTC bullish, dah break down trend. Currently kita ada support resistance, macam juga akan mana-mana drop dalam kawasan support ini good range untuk buy. Dan kita ada another signal bullish untuk di LTC daripada point ini. So tunggu saja dia breakout. Kita ada channel ni. So currently whatever price dalam kawasan support ni adalah consider untuk buy. Even dalam support ni kita dah ada 2 kali oversold di daily. Contoh RSI, price dekat sini, price dekat sini. Kita tengok apa yang berlaku, oversold dan oversold. Ikutkan ni consider oversold, minor oversold. Tapi ikutkan macam nama juga,
kita ada rare trend line untuk di LTC ni. Contoh line merah ni. So line merah ni ikutkan kalau touch ni memang patut belilah. Contoh 24 itu dia touch 24, price kat mana? Price betul-betul lower di kawasan ni dalam support. So ini juga kan yang minor ialah inilah. Yang minor ni betul-betul touch. Aku kata sikit saja. Betul-betul ngam saja dua ni. Ikutkan dia kan delete sikit. Okay, dua ni nampak touch sikit-sikit saja tapi still consider oversold. Dan hampir juga, tapi kalau ikutkan yang ni tak buy lah, sebab apa, jauh daripada support. Yang ni yang paling dekat dapat itu yang ni price di support, price oversold to daily, stock rasa pun oversold di daily. So good time untuk anda DCA masuk dalam market untuk Lycon. Currently price dah dekat resistance. So tengoklah kalau ada peluang lagi price drop, ada peluang tak buy. Tapi kalau price melakukan kenaikan, alhamdulillah bagi pula peluang siapa-siapa yang buy kawasan ni untuk layan pula profit ataupun layan dia punya portfolio dalam green. So kalau ada drop lagi, anda ada rezeki untuk DCA. Untuk anda yang baru ataupun yang lama-lama dah buy kawasan ni, boleh DCA lagi. So itu untuk Lycon. Untuk short term target adalah dalam 120-23 sen untuk breakout yang ni. Even 1.6 pun sama, target dia lebih kurang sama, iaitu swing high ini to swing low. Kita ada 1.6 dalam 130, tinggi sekali berada dalam zone ini. So ikutkan cakapkan Lycon dah dalam uptrend. So give a time, masa bulan nanti kita tahu dia akan buat higher ataupun more price, dan untuk kita tengokkan lebih tinggi expectation mana-mana touch dalam kawasan ni. So targetkan dalam untuk dalam 400 ke 500. So expectation untuk Lycon 500 per coin untuk long term, untuk expectation buran net. So kawasan ni bawah 100 good untuk anda invest untuk long term. So itu untuk Lycon. Kemudian next comment. Okay, dah ada. So let's go, kita pergi tadi. Ada nak tengok Cardano dan Bitcoin Cash. So first kali kita akan tengok dulu untuk Cardano sebelum Bitcoin Cash. Sebab hampir chart ni tak perlu scroll bawah sangat. So Bitcoin Cardano. So Cardano apa yang berlaku semalam, drop 4% 3%. Tapi 4% 3% pun tak expected, tak banyak pun. Dalam berapa persen drop. Okay, satu candle merah je. Tu ikut di kita akan pergi sikit 4 hours, kita drop ini 1 hour. Okay, yang ini resistance pada kawasan tu, tak nak yang ni dulu. Tu nak monitor minor dulu yang daripada last drop ini. Alright, kita akan ada resistance. Tu ini kita currently price sekarang bermain dalam resistance. Untuk penentuan untuk short term next movement adalah kita nak tengok monitor ni sama ada dia return balik kawasan support. Mini support dia akan letakkan RSI oversold. Macam juga sama juga di Cardano ni, siapa-siapa dapat RSI touch dia punya zone rate dia. So zone rate ni banyak ikutkan di Cardano ni, ni adalah di daily, di 1 hour kita perlu ukur di daily. So di daily kita akan ada nanti, okay, ini zone dia. So untukkan kita zoom in tu ni. Ya, ni kita boleh unlock sikit, kita ambil yang lower tu dalam range ni lah. Aku kata dalam 20 21 kita ambil yang sikit, selamat dalam 21. Kita lock balik. So mana-mana drop dalam kawasan di daily untuk di RSI ni, kawasan consider good untuk buy. Contoh sebelum ni kita rare sama juga. Kenapa Zo buy Matic Cardano, Matic Phantom itu sebab berdetai. Cardano Zo tak buy lah, sebab apa, Cardano dah complete tu punya target. Zo nak completekan Phantom Matic itu, alhamdulillah dah complete pun minggu lepas. Kemudian good buy untuk ni, dan berlaku sikit drop, berlaku sikit pump. So kan sebelum ni Zo ada analisis untuk di Cardano ni, menceritakan Cardano Matic dia ada shadow ni. So tak mengejutkan untuk beberapa ketika perhatikan untuk slowly drop balik dalam taklah kuartal, hampir mostly drop sikit dalam kawasan ni sebelum berlaku kenaikan. Sebab apa, mostly satu candle merah ni, shadow ni selalunya dia akan datang balik, cuma lambat. Macam kan itu, dia mungkin datang lambat sikit. So masih lagi ada, kita masih lagi ada at least masih nampak satu lagi opportunity untuk price at least return balik dalam kawasan almost low ni. Price akan buat expected consider maybe a bit lower low ataupun equal low, dan RSI buat lower height. So itulah signal bullish, iaitu lower low di price, lower height di RSI. Tu ni good time untuk buy. So zona jangkakan untuk Cardano ni akan ada opportunity untuk buy at least dalam equal almost dalam ni. Dia akan datang balik tak close dalam 21 ke 23 sen. Itu yang targetkan. Kalau ada drop kawasan ni, insyaAllah dia akan tambah sedikit lagi Cardano untuk long term. So itu untuk Cardano. So let's go, kita tengok Bitcoin Cash 13% malam BCH USDT.
Kata Bitcoin Cash. Okay, Bitcoin Cash. So Bitcoin Cash, so macam tu cakapkan sebelum ni, tahniah untuk siapa-siapa untuk buy. Macam cakapkan Bitcoin Cash ni ikut luck lah. Ikutkan sebelum ni kita tak breakout ni, kita ada aku kata bearish ni, dan saran kau anda buy di kawasan ni. Dan kalau rezeki anda breakout, dia ada volume, breakout cantik. So untuk Bitcoin Cash kali ni, rezeki untuk anda siapa-siapa yang dah buy ni, dah layan profit banyak. So sama ada anda nak tipis sikit boleh je, sebab apa, RSI di daily dah berada oversold sangat. So apa yang kita nak tengok kali, kita nak tengok price itu stabil dalam kawasan range ni. Kita ada ni antara 210 ke 174 kita nak so jangkaan kita lah untuk kuota Bitcoin Cash ni. Kalau berlaku rejection, kita nak tengok price tu akan buat rejection dalam kawasan ni, buat sebarang bullish signal, kemudian untuk expected price naik lagi. So untuk buy atau tidak kat sini sama juga, kat sini kita boleh tunggu dalam berlaku rejection untuk siapa-siapa yang dah ketinggalan buy. Contoh kat sini 4 hours sama juga, dia dah buat pergerakan iaitu higher high di price, lower high di RSI. So meaning kita be ready. So untuk next buy adalah yang paling cantik, kita perlu tunggu RSI berada oversold, stop RSI berada oversold. So meaning kita jangkakan price untuk short term yang ni, untuk di 4 hours ni kita boleh jangkakan untuk short term. Kita boleh tarik Fibonacci sekiranya price breakout yang ni, tu kita boleh target yang ni. Kali last low, last pump, last high, tu kita akan targetkan price boleh return balik dalam mana-mana dalam 150. Rezeki lah. Kalau price return balik dalam support ni, consider apa yang berlaku. Kita nak tengok, kita akan jangkakan price jatuh kawasan ni, RSI akan berada oversold, stop RSI berada oversold, good time untuk jump in balik masuk dalam market. Tu itu untuk Bitcoin Cash. Tu tak perlu tak perlu panik. Siapa yang dah buy kawasan ni, tahniah untuk anda, berani ambil risiko, dan risiko tu dah memberikan anda profit. So siapa yang tak jump in lagi masuk, kita biarkan saja, price dah berlaku kenaikan. Apa yang kita nak tengok adalah kita akan tunggu untuk oversold di RSI, untuk di daily, iaitu kita akan tengok, biarkan saja naik. Even kalau dia naik lagi, kita akan ada huge resistance kat kawasan ni. So kalau naik pun sikit mungkin dalam 275, dan berlaku rejection dia akan return balik dalam kawasan base ni. So return tu nanti baru kita akan buy, iaitu expectation untuk drop ini, sebarang drop nanti kita akan nampak RSI oversold, atau RSI oversold. So masa tu kita boleh jump in balik dan jump in lagi. So siapa yang dah buy kawasan ni boleh jump in untuk second position, untuk first lower high untuk Bitcoin Cash, dan expected alhamdulillah insyaAllah dia akan keep buat higher high untuk bulan sampai bulan tahun 2025. So itu untuk Bitcoin Cash. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya anda berminat nak tengok komen anda, type saja di ruangan komen bawah ni, dan jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah kita akan buat review tiap-tiap hari untuk pagi, untuk update anda apa yang berlaku. So apapun Bitcoin kan, Zul masih lagi, walaupun ada pergerakan downtrend, Zul masih lagi menjangkakan akan ada sedikit kenaikan at least 30-34 bergerak dalam channel ini sebelum kita buat drop balik. Dan drop itu kalau ikutkan, kalau kita follow dia punya channel yang draw ni, dia akan hit almost dalam 30-34 dan berlaku rejection dia akan return balik dalam kawasan trendline middle ni. Dan trendline middle ni, masa tu kita nak tengok di daily price RSI kat mana. Sekiranya RSI oversold, stop RSI oversold, insyaAllah good position untuk buy di Bitcoin dan juga di altcoin yang lain. Guys, itu je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.